Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Jadi untuk hari ini kita masih lagi membincangkan tajuk pada tingkatan 4, iaitu garisan, sudut dan bulatan. So apa yang kita nak buat dalam pertemuan kita kali ini ialah kita terus saja nak buat soalan nombor 20. Cikgu tunjuk kat sini. Bina sudut ABC 75 darjah dengan menggunakan kaedah geometri. Dan untuk yang lain ni telah cikgu buat dalam video klip cikgu sebelum ini. Okey, yang kedua, bincangan kita ialah kita nak menjawab soalan nombor 24. Lukis semula rajah 3 dengan menggunakan kaedah geometri. Nisbah garisan AF FE 3:2. Kedudukan baharu garis AE seperti ditunjukkan AE. Jadi dua soalan ni kita nak buat dalam pertemuan kita. Jadi untuk soalan 24 kita cuba jawab. 25, soalan 22, 23 dan 25. So para pelajar boleh jawab sendiri berdasarkan kepada kaedah cikgu melukis. Kalau kita faham basic dia, insya-Allah soalan ni senang saja. Okey, jadi untuk round pertama kita akan cuba melukis soalan nombor 20. Sebab waktu cikgu tunjuk klip video yang pertama tu yakni bahagian sudut. Jadi cikgu lalukan saja, cikgu tunjukkan kaedah macam mana kita nak gabungkan di antara dua sudut. Jadi ini antara bentuk yang kita nak gabungkan dua sudut, iaitu sudut 75 darjah. Kita cuma belajar sudut 45 darjah. Kita cuma belajar sudut 45 darjah. So 45 darjah dan sudut 60 darjah. Sudut 90 darjah. So 90 darjah bila pecah 2 jadi 45 darjah. 60 darjah bila kita bahagi 2 hasilnya ialah 30 darjah. Jadi kita nak bina sudut 70 darjah. So 70 darjah gabungan daripada 30 dan 45. Jadi di sini kita nak buat gabungan 30 dan 45. Okey. Jadi dalam nak menyelesaikan soalan yang ni, sebelum tu kita set kertas kita dulu. Okey, cikgu jadikan ini sebagai tapak. Cikgu lekat bahagian atas, kita kena lajukan. Tak mau buang masa. Okey. Okey, jadi ini tapak dia. Okey, jadi macam mana kita nak bina sudut? Jadi sebagaimana cikgu sebut tadi, kita boleh buat di antara sudut 30 darjah, 45 darjah. Ada banyak cara. Kita tahu bahawa satu garis lurus membentuk sudut 180 darjah. Jadi kita bina tengah-tengah menghasilkan sudut 90 darjah. Okey, ya. Jadi kalau kita nak lukis 75 darjah, garisan sebelum ni jadinya ialah 105 darjah sebab satu garisan mendata, sudut yang terbina ialah 180 darjah. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita boleh gabungkan di antara 30 dan 45 darjah. So banyak cara, jadi cikgu akan cuba buat satu cara saja. Dan para pelajar boleh explore sendirilah untuk cara yang lain. Okey. Sekarang saya nak bina sudut ABC. ABC. Maknanya bila sudut ABC, sudut dia macam ni lah. Ini garisan B dan C. BC, A dia kat sini. Ni A awak. Bukan A kat tengah. A dekat penghujung B. Jadi ABC membina sudut 75 darjah. Okey. Pertama sekali apa kita nak buat? Kita extendkan daripada garisan BC awak. Yo. Pasal ni. Tadi. Okey, cikgu setting kertas ni lari tak ikut betul-betul tapak dia. So kalau tak ikut betul-betul, kita kena setting bagi betul-betul. Okey. Okey, kertas kita dah setting. Jadi kita nak terus melukis. Pertama sekali kita extend dahulu garisan CB. Okey, kita extend dahulu garisan CB. Kemudian apa kita buat? Kita buat sudut apa dulu Kita nak bina sudut
sudut 45 darjah. Konsep masa tu pula habis. Okey, kita akan bina sudut 45 darjah. Sudut 90 darjah. Juga. Okey. 1 2. Kemudian daripada 2 titik kita akan plot ke hadapan untuk bina sudut 90 darjah. 1 2. So persilangan adalah garisan sudut 90 darjah. Okey, 90 darjah. Kemudian apa yang kita buat? Ni bawah 90 darjah. Jadi untuk membina sudut ni kita kena bina sudut 60 darjah. Sudut 60 darjah, pusing. Ukuran yang sama jangan ubah daripada persilangan ini. So kita bina sudut berapa darjah sekarang? Kita bina sudut berapa darjah? 60 darjah. Jadi bila kita garis 60 darjah, garis 60 darjah, 60 darjah kita garis, bermakna ini sudut 60 darjah. Jadi ini sudut 90 darjah. Bila sudut 75 darjah berada di tengah-tengah di antara 60 dan 90. Jadi di antara dua garisan ini kita boleh bisect sudut ini. Kita bahagi dua sudut ini, kita akan dapat sudut 75 darjah. Okey, jadi macam mana kita nak bagi dua? Tak boleh. Okey. Jadi macam mana nak bagi dua? Jadi daripada sudut yang kecil ini 60 darjah dan 90 darjah kita bahagi sudut. Kita bahagi sudut dua ni. Okey, kita bahagi sudut. Saya menggunakan butiran lengkungan ini, bermakna persilangan di sini. Saya tanda bulat. Dan persilangan di sini bermakna ukuran yang sama jarak ke pusat. Okey, daripada dua sini saya akan plotkan satu lagi persilangan di hadapan. Kita bagi dua sudut. Mungkin ukuran yang sama atau beza ukuran. Tak apa, saya ambil satu ukuran. Saya daripada titik persilangan 60 darjah ni, garisan lengkungan kita masa kita nak bina 60 darjah, plot satu. Ukuran yang sama, jangan ubah daripada tiang 90 darjah pula. Atas lengkungan, persilangan lengkungan yang sama. Okey, kita dapat. Jadi inilah persilangan dia. Sudut 90 darjah. Okey, boleh hitam. Kita boleh hitamkan dia. Okey. Jadi ini sudut berapa darjah? Ini adalah sudut 75 darjah sebab kita bahagi dua. Jadi ini 15 darjah, 15 campur 60. Ini 15 darjah, 15 campur 60 darjah sama juga 75 darjah. Ini satu kaedah. Okey, cukuplah satu kaedah, awak boleh explore untuk kaedah yang lain. Okey, selesai tugasan pertama. Kita nak bincang tugasan yang kedua. Okey, untuk tugasan yang kedua, soalan nombor 24. Jadi cikgu pun dah set kertas lukisan. Mesti berdasarkan tapak yang dia bagi. Tapak AE. Jadi A dengan E adalah sama ataupun tapak AE baru. Dan kita kena bina mesti menggunakan kaedah geometri. Baca soalan. Bila guna kaedah geometri bermakna kita tak boleh guna sesiku set. Kita guna komposit saja, guna jangka lukis saja. Okey. Dan yang kedua, kita mesti gunakan tapak AE sebagai tapak yang baru. Dia ada bagi maklumat kat sini. Nisbah garisan AF, FE adalah 3 nisbah 2. AF di sini adalah 3 nisbah dengan FE ialah 2. So AF 3, FE ialah 2. Jadi yang pertama sekali dah tentulah bila kita nak lukis kita kena tahu lokasi F dia di mana di antara garisan AE. Jadi kita balik kepada pembahagian garisan kepada beberapa bahagian yang sama. Kalau dekat sini AF, FE ada 3 nisbah 2 bermakna kita dah belajar pembahagian garisan mesti ada 5 bahagian. Sebab kita nak bahagi 3 AF, 2 ni kita nak letak pada FE. Jadi kita balik kepada perbincangan lama ataupun kita tengok balik dalam
Lip lama macam mana kita nak bina garisan? Okey, sekarang cikgu tunjuk. Okey, pertama sekali kita buat je garisan unduran ke bawah. Okey, ke bawah. Kemudian kita nisbahkan dia kepada 5 bahagian. Daripada pangkal, saya ambil nombor 10, pangkal dia pada A. Okay, sebab satu garisan bawah. Tak kisahlah berapa kecondongan. Okay. Ini ada dalam latihan klip sebelum ni, kita dah belajar. Okey. Daripada 10 mesti tepat-tepat nombor 10 ni di atas A. Skala dia. Kemudian kita ambil 1 cm. 1 cm nombor 11, nombor pertama. 12 yang kedua. 13 yang ketiga. 14, 4 dan 15 penamat. 5. So saya nak 5 saja. Saya nak 1, 0, 1, 2, 3. Okey. Kita kena tandakan 3. Sebab 3 ni sebab 2. 3 saya nak dan 4 dan 5. Ini menunjukkan nombor 2 dia. Saya nak 3 dan 5. 3 dan 5 saya bulat, bermakna saya nak gunakan yang ni. So dalam pembahagian garisan kepada beberapa bahagian garisan yang sama, kita mesti buat rel kereta api. Kita mesti buat rel kereta api. Apa rel kereta api, cikgu? Tengok, cikgu buat di belakang. Cikgu letak di belakang. Ini sebagai rel, dia tak bergerak. Ini kereta api dia. Kereta api boleh kita gelangsarkan untuk kita selarikan garisan, baru boleh dapat garisan pembahagian sama. Okey. Okey, kita ulang balik. Ujung mesti sambung ke ujung. Okey, kita buat dah ni, senang je. Ujung sambung ke ujung. Kemudian kita selarikan. Patut kita selarikan setiap titik, tetapi saya tak nak. Saya nak ambil nombor 3 saja sebab saya nak pembahagian 3 nisbah 5. Jadi saya perlukan 3 dan 5. Di sinilah titik F saya. Cikgu, saya dah dapat titik F, cikgu. Okey. So berdasarkan kriteria dia, kita dah dapat titik F. Seterusnya kita lajukan mana kita nak buat dulu. So E 120 darjah. Okey, kita buat 120 darjah. 120 darjah ialah gabungan sudut 60 darjah tambah 60 darjah. Jadi kita kena bina menggunakan jangka lukis. Okey. Jadi daripada titik E kita buat 60 darjah dulu. Ini pun kita dah belajar. Buat 60 darjah, tak kisah berapa bukaan. Kita pusing. Okey. Ukuran tu jangan ubah. Kita plot yang pertama bukaan dia. Bukaan sudut kita. So ini yang pertama. Bila tak berubah bukaan kita, bermakna 60 darjah. Bukaan A ke titik ni, cikgu ambil pertama tadi, cikgu plot. Kemudian bukaan tersebut, bukaan yang sama, saya dapat 60 darjah. Saya go lagi, yang kedua, saya akan dapat 120 darjah. Yang pertama 60, yang kedua 120. Kemudian kita boleh sambungkan. Daripada titik E, kita telah bina sudut 120 darjah. Senang kan? Okey, cikgu hitamkan sikit bukan sebab apa? Sebab cikgu nak bagi nampak dalam kamera. Sekali lagi cikgu ulang. Awak kena guna pensel 2H. Bezakan di antara unjuran dan objek. Baik. Berapa ukuran? 50 mm. Berapa ukuran? So, kita pergi ED 50 mm. E 50 mm. Saya mula daripada titik 10. Skala saya mula daripada nombor 10 sebagai permulaan. Bila kita nak kira, pelajar selalu silap. Dia akan kata mula nombor 10. 1. Salah. Kosong. 1, 2, 3, 4, 5. So, di sini. Titik awak. So, di sini titik awak. Di sinilah titik D awak. Okey. So, nak dapat titik D, mesti bersudut tepat dengan C. Mesti bersudut tepat dengan C. Jadi di sini kita stop. Kita tak boleh buat, nak sambungkan sini tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu berapa bukaan. Tak tahu berapa bukaan, kita kena dapat titik C dulu, baru boleh kita dapat D. Okey. Tetapi untuk dapat titik garisan C, sudut kita berapa? 45 mm. 45 darjah. Sudut 45 darjah. So daripada A, C 45 darjah. Okey. Kita bina 45 darjah. 45 darjah, saya extendkan garisan. Okey, garisan mendatar ni saya extendkan, saya tak guna T-square sebab saya dah ada garisan tapak yang lain. Saya cuma extendkan saja. Okey, saya extendkan. Okey, sekarang saya nak bina sudut 45 darjah. Bila 45 darjah, saya mesti dapat sudut 90 darjah, kemudian saya bahagi 2. Prosedur dia. Okey. Oh, besar sangat. Kita kecilkan sikit. Okey, ukuran kita pindah. Kemudian ukuran ini kita pindah di hadapan, kita buka sikit. Okey,
Okay, daripada 2 titik yang kita silang tadi, kita buka sikit, kita pindah depan. Kita nak bina sudut 90 darjah. Garisan serenjang. Okey, kita dapat. Okey, garisan serenjang 45 darjah. Okey, sebenarnya kita dapat yang ini, kita garis dulu garisan serenjang kita. Tak garis pun tak apa serenjang kita. Okey, kemudian kita nak bina sudut pembahagian dia, pembahagian 2, sudut 90 darjah ni bahagi 2, dapat 45 darjah. Okey, bila nak bagi 2, kita bisect sudut. Bila bisect sudut, okey. Saya ambil balik ukuran tadi, saya ambil ukuran ni tadi persilangan. Okey, saya ambil ukuran yang sama. Okey, daripada 2 ukuran yang sama ini, saya plot lagi ke hadapan. Okey, saya plot ukuran yang sama juga di antara 2 titik ini, ukuran yang sama. Saya plot ke hadapan, jangan ubah ukuran daripada persilangan di atas tiang 90 darjah kita tadi. Okey, kita plot. Okey, betul ke ni? Betul. Terubah. Dah terubah sikit. Dah terubah. Sebab tadi waktu cikgu buat tertolak. Jadi pelajar kena ingat, ini selalu yang biasa berlaku. Kalau tertolak tu salah lah. Okey. Pegang hujung ni, jangan ubah. Okey. Okey, saya sudah dapat. Jadi, saya buat persilangan dia titik. Okey. Persilangan dengan pusat, itu dah sudut 45 darjah awak. Okey. Kita sudah dapat garisan. Okey, cuma sekarang bila kita nak menyambungkan titik C, macam mana kita nak buat titik C ni, cikgu? Okey, macam mana kita nak buat titik C ni, cikgu? Mana titik C kita? Dia tak bagi maklumat di mana lokasi C. Ukuran pun dia tak bagi. Okey, tapi kena ingat, kita dah belajar sebelum ini, iaitu bagaimana untuk kita melukis satu titik di luar, nak bina sudut tepat di atas garisan. Okey, ni garisan panjang, kita nak bina satu titik di luar bersudut tepat. Jadi macam kita buat dalam latihan awal dulu, satu titik P, titik A, titik B. Jadi macam mana kita nak bina bersudut tepat ni? Okey, sebelum ni kita dah buat daripada sini, daripada titik P, ambil satu ukuran, kita plot 1 dan 2 ukuran yang sama. Okey, daripada 2 ukuran ini, kita buka lagi sekali, kita plot daripada sini dan ukuran tu jangan ubah, kita pindah. So kita akan dapat. Itu ialah kaedah dia. Okey. Dan nanti tunjuk pakai komposit, pakai yang pelukis. Okey. So daripada titik D, kita akan plot. Daripada titik D kita akan plot. 2 garisan, plot pada 2 tempat. 1, 2. Okey. Buka sikit lagi. Okey, saya plot 2 tempat. 1 dan 2. 1 dan 2. Okey. Jadi daripada 2 sini kita bisect. Kita bisect ukuran, kita ambil satu ukuran. Okey. Ambil satu ukuran, kita bisect 1 dan ukuran yang sama ni jangan ubah. Kita bisect di atas. Sama ukuran. Okey. Okey. Sama ukuran. Jarak yang sama. Plot yang kedua pun jarak yang sama. So sama aja. Tengok juga sama kan? 1 dan daripada sini tadi pun sama. 2. Okey, saya sudah dapat. Bila saya sambungkan daripada persilangan titik ini pergi ke D, saya telah dapat membina garisan yang bersudut tepat. Okey, ini unjuran dia. Okey, tapi bila objek mesti hanya di atas garisan C saja, titik C saja. Yang ini saja yang perlu kita hitam. Objek kan. Okey, saya sudah objek. Saya sudah dapat. Kemudian saya sudah dapat. Okey, saya sudah dapat. Kemudian saya nak bina sudut berdarjah 105 darjah. 105 ketinggian 80. Ini kita dah buat tadi. Bila 105 bermakna sebelah dia tinggal berapa? 75 darjah. Tadi kita dah buat sudut 75 darjah. Okey. Garisan 90 darjah kita dah ada, kita bina 60 darjah. Daripada 60 darjah dan 90 darjah kita bahagi 2. Kita akan dapat 75. So sebelah sini 105 lah. Okey. Mungkin ada yang tak nampak. Ada yang tak nampak. So untuk yang ini kita buat.
90 darjah. Kita dah ada 90 darjah. So kita bina sudut 60 darjah. Ni 90 darjah dah ada. Kita bahagi dua sudut yang ini, bahagi dua, kita nak dapat penengah. Penengah ini dah tentulah 15 darjah. Ini 60 darjah, jadi sudut dia 75. Dah tentulah yang besar ini jadi 105 darjah. Keterbalikan daripada sudut 75 darjah. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat sudut 60 darjah cikgu. So 60 darjah kita plot. Saya ambil ukuran yang sama Saya ambil ukuran yang sama. Saya plot. Ukuran yang sama, saya plot. Okey. Kemudian saya terbesar sikit ukuran dia. Kemudian ukuran dia jangan ubah sebab kita nak bina sudut 60 darjah. So persilangan ini ialah sudut 60 darjah. Dan ini ialah sudut 90 darjah. Ini 90 ukuran, ini 60. Jadi bukaan yang sama pada persilangan yang sama. Buat tadi, bukaan yang sama pada persilangan yang sama, bukaan yang sama panjang dia daripada 60 darjah dan 90 darjah, saya bisect. Okey, yang di atas tiang 90 darjah saya ambil, saya plot sekali lagi. Yang di atas 60 darjah pun saya plot sekali lagi. Okey. Saya nak tunjuk, saya ingatkan pakai tangan kiri saya ya. Nak tunjuk. Okey. Tak boleh tangan kiri. Okey, saya point balik tangan kanan. Okey, dan daripada 60 darjah, persilangan 60 darjah saya plot. Saya dapat persilangan. So persilangan inilah bila saya tarik ke atas, saya akan bina garisan. Mana persilangan dia cikgu? Ini persilangan. Kena ambil persilangan betul-betul ya. Tengok betul persilangan dia betul. Garis. Okey, inilah sudut 80 darjah. 75 darjah. Dan sini 105 darjah. Berapa jarak dia cikgu? 80. So bila 80, awak boleh ukur pakai komposit. Cikgu jarang buat macam ni. Ini cikgu buat ya. Okey, saya ukur 80 mm. Di atas 5, saya ukur 80. Bermakna 5, 80, saya mesti pergi ke nombor 13. 13. So, saya ukur 80. Ingat, mula 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80. Jadi, saya plot. Pangkal 80. Okey, ini ialah B kita. Persilangan dia ialah P. Ataupun boleh juga saya ukur daripada sini 80. Sebab garisan tu dah ada, saya boleh ukur daripada sini dan saya tanda 80 pun sama juga. So 80 B kita akan sambung ke titik F, kita objekkan terus. Sebab bahagian ni bahagian objek. Terus dia objekkan. Okey. Saya objekkan. Okey, tapak ni pun kena objekkan sebab itu yang dikendaki oleh soalan. Jangan biarkan dia kosong. Okey, siap. Alhamdulillah kita dah boleh buat. Jadi untuk soalan 25 awak boleh cuba macam itulah kaedah dia. Macam kat sini tadi kita terhenti, kita kena fikir. Tak boleh lalu ni. Kita tak boleh nak main balon je, tak boleh. Sebab kita guna kaedah geometri. Jadi kita perlu mencari garisan yang bersudut tepat dengan garisan AC. Kita guna kaedah sebelum ini. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye.